اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 30, baris bawah sekali. Muka surat 30, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ketiga, orang yang minta fatwa apabila berhajat, apabila perlu kepada menyebut pertanyaan, apabila berhajat bila menyebut kepada pertanyaan. Contohnya seperti berkata oleh isteri, suami aku kikir kedekut, tiada memberi ia suami aku bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Tiada memberi ia bagi aku akan yang memadai daripada nafkah. Maknanya beri nafkah, tapi nafkah yang tidak mencukupi. Pertanyaan hukumnya, maka adakah harus aku ambil daripada hartanya, harta suami itu, setengah daripada yang memada bagiku? Ini pertanyaan. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya, harta suami, setengah yang memada bagiku? Yang ketiganya, yang ketiga daripada 6 tempat, 6 keadaan yang dibenarkan mengumpat, yang dibenarkan pada syarak mengumpat, yang diharuskan pada syarak mengumpat. Syarak tidak menegah, diharuskan dengan makna adamul imtina', syarak tidak tegah. Diharuskan pada syarak ni terbenar, harus pada syarak. Hak mengumpat pun tak apa, tak mengumpat pun tak apa. Terbenar sunat mengumpat dan terbenar juga wajib mengumpat. Itu dengan makna yang diharuskan mengumpat. Yang diharuskan maknanya syarak membenarkan mengumpat. Syarak membenarkan kita mengumpat. Syarat membenarkan mengumpat ni hak 6 tempat ni, yang mana 6 tempat ni yang diijma'kan oleh ulama'. 6 tempat ni yang diijma'kan oleh ulama', yang mana mengumpatnya diharuskan, dibenarkan pada syarak. Yang mana kita maklum terdahulu, mengumpat tu hukum asalnya, hukum asal mengumpat adalah haram ijma' ulama'. Hukum asal mengumpat adalah haram ijma' ulama'. Yang khilafnya sama ada haram dosa besar ataupun haram dosa kecil. Itu khilaf ulama'. Tapi jumhur kebanyakan ulama menyatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar.
Bahkan ada pandangan mengatakan yang mengatakan dosa kecil mengumpat tu pandangan yang salah. Ni ada setengah-setengah ulama mengatakan begitu. Dan setengah ulama mengatakan bahawa bukan kata haram ijma' ulama, bahkan dosa besar ijma' ulama. Itu dinakalkan daripada Imam Qurtubi, mengatakan bahawa mengumpat tu dosa besar ijma' ulama. Mengumpat memang dosa besar, mengumpat haram ijma' ulama. Yang khilafnya sama ada haram dosa besar ataupun haram dosa kecil. Ada setengah mengatakan tak ada khilaf-khilafnya, ijma' ulama juga dosa besar. Tapi dalam kebanyakan kitabnya didatangkan bahawa yang kata dosa besar tu jumhur kebanyakan ulama. Yang ijma' ulama adalah hukum mengumpat tu haram, ijma' ulama. Melainkan 6 tempat ni dibenarkan mengumpat, dan 6 tempat ni dibenarkan mengumpat ijma' ulama juga. Hak 6 tempat dibenarkan mengumpat ni ijma' ulama berdasarkan hadis-hadis sahih yang masyhur. Yang mana mengumpat hak 6 tempat ni dibenarkan pada syarat ijma' ulama juga. Jadi macam sebut mengelupaslah. Kita kena berdasarkan kepada ilmu. Permulaannya nak kenal mengumpat tu apa dia. Tanpa ilmu kita tak kenal pun mengumpat tu apa dia. Terkadang kita kata mengumpat tu kata sebelah belakang, kata direct sebelah hadapan, tak ada panggil mengumpat. Tu jahil, itu mengumpatlah sebelah hadapan pun. Terkadang kita kata saya tidak mengumpat, saya kata benda sebenar. Kata benda sebenar itulah Nabi kata mengumpat. Ni jahil lah ke ni? Tak kenal apa dia mengumpat. Maka dia pun mengumpat yang disangka bukan mengumpat. Saya tak kata sebelah belakang. Kata sebelah belakang mengumpat payah berhadapan di mahsyar. Saya jenis saya kata direct ke depan. Sebab itu bukan mengumpat. Padahal itu mengumpat. Kita sebut akan saudara kita dengan perkara yang ia benci, mengumpatlah. Termasuk kata sebelah hadapan. Tengok apabila jahil barang mengumpat, dia kata bukan mengumpat. Dia pun buat, ditipu oleh syaitan. Sekarang ni pula 6 tempat ni syarak membenarkan mengumpat ijma' ulama. Tiba-tiba kita tidak mengumpat. Yang mana terkadang syarak membenarkan mengumpat ni terkadang hukumnya wajib mengumpat. Tiba-tiba kita tidak mengumpat hak wajib itu, maka berdosalah kita. Kita ingat ke kita tak mengumpat tu hak molek, kena berdosa pula kitanya, ditipu oleh syaitan. Pada ni hak mengumpat kerana kita tak belajar, kita ingat ke bukan mengumpat, kita pun mengumpat yang syarak tidak benarkan, ditipu oleh syaitan, haram, dosa besar. Tiba-tiba mengumpat yang dibenarkan pada syarak, bahkan terkadang diwajibkan pada syarak, kita tidak mengumpat, dosa pula kita bila kita tidak mengumpat, ditipu oleh syaitan. Apa dia ni? Puncanya jahil. Ni kena ngaji molek ni. Hak ni kata hak dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, hak ni hak perdoaan, hak permulaan kita nak mengaji. Makna kalau kita tak tahu hak ada dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, makna kita ni tak ada permulaan lagi lah. Cakap hebat, ngaji kitab tinggi-tinggi, ambil tasawuf hak tinggi-tinggi. Tasawuf Penawar Bagi Hati ni Allah tu kitab kecil, nak ambil hak tinggi-tinggi. Lepas tu hak doanya macam mana, hak permulaannya macam mana. Hak tu ditipu dalam belajar pula. Tu ditipu dalam belajar. Kena kenal satu-satu ni. Terdahulu bicara bab dusta, apa dia dusta. Kemudian
Hak dusta yang dibenarkan pada syarak, terkadang dusta yang diwajibkan pada syarak. Hak mana dusta yang diwajibkan pada syarak? Dia kena ngaji molek nah. Ni lengkap ni dalam kitab Penau Bagi Hati. Cuma kalaulah kita nak lebih panjang sikit, kalau nak kitab Jawi ke, kitab Sirus Salikin lah. Kitab Sirus Salikin bicara berkaitan dengan mengumpat yang dibenarkan pada syarak ni. Juzuk yang ketiga, muka surat 87. Muka surat 87. Juzuk yang ketiga, muka surat 87. Tu didatangkan 6 ni. 6 ni tapi dia punya huraian tu lebih panjang. Ataupun buka dalam kitab Al-Azkar. Hak lebih detail lagi dalam kitab Riyadhus Salihin hak Imam Nawawi. Dalam kitab Sirajut Talibin, syarah kepada kitab Minhajul Abidin. Kalau dalam kitab Sirajut Talibin, juzuk yang pertama, muka surat 380. Kalau Riyadhus Salihin, kita buka syarah dia, Dalilul Falihin, juzuk yang keempat, muka surat 365, membicarakan mengumpat yang dibenarkan pada syarak hak 6 tempat ni. Ada ni. Kitab-kitab muktabar belaka tu. Tapi kitab Penau Bagi Hati ada hak tu semua, walaupun tidaklah sepanjang huraian dalam kitab-kitab besar tadi. Tapi cukup dalam ni. Cukup dalam kitab Penau Bagi Hati ni permulaan bagi ilmu tasawuf. Hak dalam ni hak qada-qada fardu ain dalam ni. Hak qada fardu ain di dalam kitab Penau Bagi Hati. Jadi mengumpat yang dibenarkan pada syarak ada 6 tempat. Yang pertama terdahulunya adalah orang yang mengadu kepada orang yang kuasa bahawa ianya dizalimi. Kemudian dia pun cerita, dia pun sebut kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh orang kepada dia. Menyebut ni lah dia panggil mengumpat. Hak Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara yang benci. Zikruka menyebut. Sekarang ni kita menyebut akan kezaliman, kejahatan yang dilakukan kepada kita. Apa yang kita sebut itu, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan kejahatan pada kita, pasti dia tak suka, pasti dia marah. Kita pergi beritahu pula kepada pihak berkuasa, beritahu pula pada polis contohnya, memang dia marah. Maka kena dengan takrif mengumpat. Memang mengumpat, tapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Kenapa? Kerana kita nak melepaskan diri kita daripada dizalimi. Kita nak melepaskan diri kita daripada dianiayai oleh orang. Badan ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Hak ni dia minta tolong dia. Sekarang ni hak tadi orang yang buat jahat kepada dia. Dia pun mengadu pada pihak berkuasa, orang buat kejahatan begian-begian. Hak sekarang ni perkara jahat, perkara maksiat tak ada kena-mengena pun dengan dia. Tetapi dia cerita maksiat tadi tu supaya orang tolong hentikan. Dia nak hentikan, dia nak cegah, dia mungkin tak berani. Maka cegah mungkarnya wajib. Maka dia pun cerita kepada orang lain supaya orang tu boleh boleh hentikan kemungkaran tu. Tu dibenarkan pada syarak. Kosak dia gitulah. Kosaknya nak supaya maksiat tersebut dihentikan. Adapun semata-mata cerita dia buat maksiat, itu diharamkan. Itu mengumpat yang tidak dibenarkan pada syarak. Dia cerita kepada keluarga hok buat perkara maksiat tu, cerita kepada mak ayah dia, cerita kepada abang-abang dia.
Apa tujuan kita cerita tu? Tujuan kitanya supaya mak ayah dia ambil tindakan. Abang-abang dia ambil tindakan. Tu contoh pada ni. Jadi kita cerita kejahatan maksiat yang dilakukan oleh anak, oleh adik tadi ni, apa yang kita cerita memang dia marah. Tapi kita cerita tujuan kitanya supaya mak ayah dia, abang-abang dia ambil tindakan supaya maksiat tu dihentikan. Itu yang kedua. Ada ni. Hak yang pertama, kita yang dianiayai, kita yang dizalimi, kita geripuk supaya kezaliman tu terhenti. Hak yang kedua ni tak ada kaitan dengan kita. Orang tu melakukan perkara maksiat, orang tu melakukan perkara mungkar, maka kita cerita kepada orang lain, orang yang boleh tolong cegah perkara maksiat tu. Cerita kepada pihak berkuasa ke, cerita kepada ni ikutlah, cerita kepada apa ni, Tok Imam. Tok Imam budak mampu kau. Contohlah kita kata cerita ripuk kepada pencegah maksiat. Telefon pencegah maksiat, cerita begian di tempat tu, dalam rumah tu. Kita cerita tu mengumpatlah tu, menyebut keburukan kejahatan orang. Tapi kenapa kita cerita, kenapa kita ripuk? Supaya diambil tindakan, supaya maksiat tadi tu terhenti. Tu dibenarkan pada syarak. Ada ni. Kalau dua ni tidak dibenarkan pada syarak, kita dizalimi. Nak cerita orang buat zalim kita, tak boleh mengumpat, tidak dibenarkan mengumpat tu. Dapat bila kita? Kemudian perkara maksiat berlaku, kita yang cegah sepatutnya, tapi kita tak ada kuasa, kita tak ada kemampuan. Kita tak ada kemampuan sebab di antara syarat kita nak cegah mungkar ni, selain daripada syarat utama kita ada ilmu, nak pastikan apa yang kita kata mungkar tu betul-betul mungkar. Sebab mungkar ni adalah perkara yang ijma' ulama'. Baru dia panggil mungkar. Kalau khilaf ulama' tak panggil mungkar. Faham tak ni? Ni kena faham pula sini. Kemudian syarat cegah mungkar ni tidak tertimpa kemudaratan atas kita. Kalau kita pergi direct gitu dengan kita orang yang tak ada kuasa ni, memang boleh nyakit lah. Kita kata tak apa, rela. Tak, syarat jaga keselamatan. Syarat jaga supaya kita tidak ditimpa kemudaratan. Faham tak ni? Ad-darar yuzalu. Kemudaratan kita kena hilangkan, kita kena hindari. Bukan kata esok cobong muka, bekok. Apa bekok cobong muka, tumbuk dia orang. Buat ke apa? Tengok duk patan tu berdua-duaan. Kita pergi pakai pergi marah. Kena selalulah kitanya. Lepas tu tak apa, lillahi ta'ala, tak apa, biar cobong, biar bekok muka pun. Tak. Dia ada jalan dia. Biar tak ni? Dia ada jalan dia. Sebab ada orang yang diberi kekuasaan, yang diberi tugas untuk pantau perkara seumpama ni. Kita minta tolong dengan dia lah. Ni hak yang kedua. Badan ni. Bukan tak ada jalan. Yang kita pergi dengan tak ada orang gini ditunjuk kad dia. Ni kad kuasa dia. Orang budak ni nak kosek dia. Kalau orang tu kosek dia, jadi dua kali kesalahan. Dua kali kesalahan pula tu. Sebab dia ada kad kuasa. Jadi kita orang awam tak ada benda ni, memang kalau pergi betul benar gitu kok, free je lah. Ada ni. Jadi kalaulah tidak dibenarkan mengumpat, macam mana kita orang lain nak beritahu? Sebab sekarang ni penguasa pun dia banyak bertindak atas maklumat. Maklumat tu dipanggil mengumpat. Sebab kita menyebut kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Tu dia mengumpat. Ada ni. Menyebut engkau, akan saudara engkau dengan perkara ia benci. Tersebut kejahatan dia. Dia benci ke tak? Memang dia benci. Itu dipanggil mengumpat.
Tapi tujuan di sini adalah untuk supaya orang tu cegah maksiat mungkar yang dilakukan atau mengumpat, tetapi dibenarkan pada syarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang minta fatwa apabila berhajah kepada menyebut pertanyaan. Berhajah menyebut pertanyaan di sini ni bukan makna pertanyaan soalan tu. Berhajah pada menyebut pertanyaan tadi ni, pertanyaan siapa yang melakukan perkara ni. Pada ni. Adapun kalau kita tanya hukum secara umum, macam mana kalaulah buat seumpama ni. Hak tu tak ada sebut siapa-siapa tu. Tak ada ni. Tak ada sebut siapa-siapa. Kalaulah berlaku seumpama ni, hukumnya macam mana? Kalau ada orang buat begiang-begiang, hukumnya macam mana? Itu dalam keadaan kita tidak nyatakan siapa yang lakukan. Adapun di sini masalahnya berhajat pada menyebut pertanyaan siapakah yang melakukan kesalahan tu. Sebab contohnya di sini seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang yang kikir. Suami aku lalu dah. Dan kalau suami aku, siapa dia lagi? Kalau suami isteri aku, isteri dia ada 2-3 orang. Contohnya mana tak tahulah. Dan kalau isteri tanya suami aku, bukan masalah sekarang ni dia sebut perkara yang dilakukan. Apa hukum? Dia sebut orang yang melakukan. Dia takyinkan, dia nyatakan siapa yang melakukan perkara ni. Suami aku. Tengok. Ada ni. Sebab dia yang lebih ihtiyatnya, yang lebih cermatnya, kita tak payahlah sebut sesiapa yang melakukan. Kita sebut secara macam mana kalau seorang suami, gitu. Ada tak? Ataupun tanya macam mana kalau seorang isteri buat begiang-begiang. Isteri siapa? Tak kira isteri siapa pun. Kalau ada isteri yang buat seumpama ni, makna tanpa kita menyebut siapa yang melakukan, boleh dijawab dah pertanyaan tu tanpa perlu sebut siapa yang melakukan. Tiba-tiba dia sebut juga siapa yang melakukan, suami aku. Tu. Walaupun tanpa sebut suami aku tak apa. Macam mana kalau seorang suami, tu ada. Tiba-tiba dia tak perlu sebut, tapi disebut juga siapa yang melakukan perbuatan tu, dibenarkan pada syarak juga. Walaupun tak sebut pun tak apa. Ada ni. Tak sebut ni mana tak sebut tok lah, mana panggil. Kalau sebut macam pertanyaan ni, suami aku, tu sebut direct lah. Ni sebut direct, tapi nama siapa tak sebut sini. Tetapi kalaulah ni hak pertanyaan isteri ni, hak ni pertanyaan Hindum binti Utbah, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, ibu kepada Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi Hindung ni pergi tanya Nabi SAW, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Sebut nama direct. Sesungguhnya Abu Sufyan ni lelaki yang kikir, yang kedeku. Tak ada suami aku dah, Abu Sufyan terus. Mana tu? Ada ni. Maknanya kalau nak tanya je lah. Macam mana kalau seorang suami, kami sebut nama derek-derek. Rajulun sahih, lelaki yang kikir, yang kedeku. Kikir, pandai kikir. Ada tak? Ada bahasa Melayu kita, kikir. Dia kalau bahasa kampung banyaklah. Kupi. Mana? Tak hidung masing. Apa panggil? Ada. Kelorek.
Speak adalah speak. Speak. Dia kata speak orang panggil. Allah, dia tu speak sungguh. Orang tak speak. Speak tu kedekut lah maksud dia. Dia banyak. Tapi kalau kikir ni bukan kikir mata gaji. Hak mata gergaji, hak tumpu tu kan dia panggil apa tu? Bukan kikir. Kau panggil apa tu? Kikir juga dah. Betul bahasa tu. Ini bakhil. Kedekut dia panggil. Sahih. Jadi sekarang ni bukan suami aku ni. Sesungguhnya Abu Sufyan. Direct. Mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun sahih, lelaki yang kedekut. Sebut perkara yang dibenci tu. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tegur. Tu dah lek dibenarkan. Lepas tu timbul ijma' ulama hak 6 tempat ni. Sebab hak hadis hak kisah hak kisah Hindung ni, hak cerita Abu Sufyan lelaki yang kedekut ni, ini semua hadis-hadis yang sahih belaka ni. Hadis-hadis yang sahih belaka. Cerita berkaitan dengan pertanyaan Hindung ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut direct. Cuma dalam kitab kita ni tak sebut berkata oleh isteri, berkata oleh Hindung, lalulah senang. Bahawa suara ni Abu Sufyan seorang yang kikir, tiada memberi ia bagi aku akan memadai daripada nafkah. Ini la yu'tini bima yakfini ana wa waladi. Tidak memberi ia akan daku barang yang memadai akan daku dan akan anak aku. Beri tapi tak cukup. Ni ini pertanyaan Hindu. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya setengah yang memada bagiku? Tapi hak Hindu ni tak tanya hukum, dia cuma royak Abu Sufyan lelaki yang kedekut tidak memberi ia akan daku nafkah yang memadai akan daku dan akan anak aku illa ma akhaztu minhu wa huwa la ya'lam, melainkan barang yang aku ambil daripadanya walha ia tidak menyedari. Pada ni jadi mana Hindu ni ada ambil hak Abu Sufyan nak cukupkan nafkah dan dia tak tahu. Gua nak kira. Tu tanya hukum lah tu. Pada ni. Maka Nabi SAW pun jawab, khuzi ma yakfika wa waladaki bil ma'ruf. Ambil oleh kamu akan barang, akan nafkah yang memadai akan dikau dan akan anak engkau bil ma'ruf, dengan baiklah, dengan bahawa tidak berlebihan dan tidak melakukan kesalahan. Jangan kata nafkah tak cukup sikit je, dia rembat ni, rembat ni tau. Dia rembat lebih daripada hak. Tu jangan. Nabi kata ambil oleh kamu akan nafkah yang mencukupi akan kamu dan anak kamu dengan baiklah. Ambil cukup-cukup, jangan melampau pula. Jadi di sini dia berbentuk pertanyaan lah, sebab dia cerita dia ambil. Kalau kata ambil ni macam kita kata curi lah, sebab tidak diketahui oleh Abu Sufyan. Maka Nabi pun kata ambil oleh kamu dengan makruf, dengan baik. Ada ni. Tapi Nabi tak cegah pun Hindung tu cerita keburukan Abu Sufyan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak sebut nama pun tak apa. Tak sebut nama pun tak apalah, tanya umum, tapi sebut nama direct. Begitu juga pada masa kita ni, kadang-kadang satu-satu perkara yang dilakukan kita nak tanya hukum. Kalau tanya secara umum tu kadang-kadang tidak berapa difahami. Tetapi kalau macam mana perbuatan begiang-begiang seperti yang dilakukan oleh sianu-sianu, maka nampak sebab
perbuatan sianu-sianu tu jelas begini. Jadi yang nak jawab pertanyaan tu lebih nyata. Jawab pertanyaan tu lebih nyata. Sama macam hak Hindung tanya hak Abu Sufyan ni. Nabi SAW tahu dah keadaan tu macam mana. Dah mertua dia sendiri. Maka Nabi jawab tu ambil oleh kamu. Nabi dah usah dah. Kalau tanya umum panjang pula ceritaannya. Bila sebut kata Abu Sufyan, maka Nabi mertua dia sendiri. Nabi boleh jawab direct lalu dah. Sebab jelas nyata pertanyaan. Sama juga kadang-kadang kita tanya secara umum, tak nyatakan siapa yang melakukan. Jadi kadang-kadang orang nak jawab ni tak jelas. Tak jelas perbuatan tu macam mana sebenarnya. Pada ni. Tapi kalau tanya macam mana melakukan perkara bergiam-giam seperti yang dilakukan oleh sianu-sianu. Kalau seumpama tu bolehlah. Kalau seumpama tu salah gitu tu. Pada ni. Sebab apa dia boleh jawab dengan tu? Sebab dia boleh sebut siapa yang melakukan lebih jelas. Boleh ke tak boleh ke lebih jelas nak jawab. Tapi kalau tanya mungkin macam mana sebenarnya. Kalau perkara seumpama tu siapa yang buat benda gitu tu kan pelik tu. Misalnya ada ginilah macam sianu-sianu tu. Kalau macam hak dia buat tu okey je. Syarat tak salah pun. Contoh. Hak dia buat tu memanglah salah sangat-sangat gitu tu. Tak betul cara dia buat tu. Boleh jawab lalu dah. Jadi nak jawab pertanyaan tu lebih mana? Tak lari daripada hak dia nak tanya tu perkara apa. Dia tanya satu perkara, kita tak jelas pertanyaan dia. Jadi kita jawab boleh. Kita jawab tak boleh. Walaha hak dia tanya tu maksud dia tak sama dengan macam hak dia ayat hak disusun tu. Tapi kalau dia beritahu sianu yang buat, kita faham lalu. Tanda ni. Gitu. Lepas tu terkadang dalam pertanyaan seeloknya tak sebut perbuatan siapa, tetapi terkadang lebih terang kalau kita sebut perbuatan tu perbuatan siapa. Untuk jawab pertanyaan boleh ataupun tidak boleh. Pada sebagaimana Hindung sebut terang-terang Abu Sufyan mertua Nabi SAW sendiri. Maka Nabi pun jawab direct lalu dah. Ambil oleh kamu akan nafkah yang memada akan kamu dan akan anak kamu dengan baik bil ma'ruf. Itu hak yang ketiga. Orang yang minta fatwa, dia bukan minta fatwa ni. Fatwa dia ada majlis dia sendiri. Dia ada ahli tuan kuasa dia. Tanya hukum lah. Tanya hukum. Tanya fatwa. Fatwa saya. Kena report dia orang. Dia ada hak jawatan kuasa dia. Sebab nak mengeluarkan fatwa ni dia kena rojak daripada pelbagai sudut. Dia tak boleh nak jawab secara satu sudut. Dia kena jawab secara berbagai-bagai sudut. Sebab biasa fatwa ni untuk umum. Maka nak jawab perkara umum ni, fatwa ni, pihak berkenaan dia kena banyak ni, banyak sudut lah. Sudut ni kira kok mana? Sudut ni kira kok mana? Contohnya lah, siapa yang pakar dari sudut ni? Itu dia ada dia punya tangkuasa. Ni bukan tanya hukum. Faham tak ni? Tanya hukum, bukan tanya fatwa, tanya hukum. Apabila berhajah menyebut pertanyaan tu. Itu yang ketiga. Keempat, yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Tahzirul muslimina minasyarri
menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Itu yang keempat. Menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Hak yang keempat ni hak paling panjang dalam kitab Syairus Salikin, dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Sirajut Talibin. Hak panjang. Hak yang keempat ni hak panjang. Hak yang keempat ni hak paling banyak berlaku. Hak yang keempat. Yang keempat ni terkadang wajib kita mengumpat. Kenapa? Kerana nak memperingatkan akan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain, yang mana orang Islam tu tak sedar tu orang tu dia buat kerja tak betul. Kita pun beritahu ke dia, orang yang kamu duduk kawan tu, orang yang kamu duduk baik itu, peseng dia ni begini. Kerjaan tu kerjaan yang kerjaan jahat. Jadi hak kawan ni tak sedar, kita pun beritahu kejahatan hak kawan hak dia baik tu. Ataupun kita beritahu anak kamu tu berkawan dengan budak tu dia mainan pelik tau. Pada ni kita tengok anak jiran kita ke contohnya, kawan kita ke contohnya, hidup baik dengan budak tu. Budak tu kalau contoh sekarang lah, budak tu main pi, faham tak? Pi. Bukan pi demam ni, pi kuda tu. Budak tu jenis main pi tau, contoh. Tiba-tiba kita terserempak, anak jiran kita, anak kawan kita duduk baik dengan budak tu. Kita pun beritahulah kepada mak ayah dia tu, anak kamu tu berkawan dengan sianu-sianu yang mana dia ni rekodnya tak baik. Kita cerita apa tu? Cerita keburukan. Kalau hok main pay tu tahu kita cerita, dia memang marah. Mengumpat dia panggil. Tetapi tujuan kitanya nak memperingatkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Itu contoh. Ni banyak contoh ni. Ni banyak contoh. Sini contohnya seperti berkata ia, perempuan itu jahat kelakuannya, Allah. Maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dengan perempuan tu, dan menyebut ia orang yang menakutkan akan orang Islam tadi ni, akan nama kejahatan itu kejahatan hak kelakuan perempuan tu. Dia pun sebut. Ni pada masalah merisik. Pada masalah merisik, dia panggil musaharah. Musaharah ni nak berambil-ambilan lah. Musaharah ni ada ni. Jadi kita nak berkahwin, jadi kita pun merisik perempuan yang kita nak kahwin tu macam mana. Tu merisik lah tu. Pada musaharah ni, pada berambil-ambilan. Itu kalau sebelah orang lelaki, sebelah perempuan pun samalah. Dia pun merisik orang lelaki yang pinang dia ni macam mana. Orang lelaki pinang dia ni macam mana. Kita tahu lelaki ni lelaki yang tak baik, maka wajib kita kena cerita kejahatan dia tu. Cuma peringkat permulaan, kalau kita tidak perlu cerita kejahatan dia, kita dah ceritalah. Kalau perempuan tu, seeloknya kamu cari orang lain lah. Kalau lelaki tu, seeloknya kamu cari lelaki lain lah. Tak apa lah. Dia pun selesai dah. Kita kata gitu, dia pun selesai dah. Maka tak perlulah kita nyatakan. Tak perlulah kita nyatakan apakah kejahatan dia, apakah keburukan dia. Kalau kita kata setakat, kalau perempuan tu, tak payah, seeloknya kamu cari orang lain lah. Kalau lelaki tu, seeloknya kamu cari orang lain lah. Cukup setakat tu, dia pun faham dah. Dia pun tak apa dah. Kita tak perlu cerita. Tapi kalau dia tanya, dah kenapa pula setakat saya tahunya budak perempuan tu baik, budak lelaki tu baik, tak apalah, kita pun kena cerita. Sebab tak memada kita sebut, tak payahlah.
Seeloknya kamu cari orang lain. Tiba-tiba dia kata, mana kalau kira setakat dia tahu molek, tak padang apa ayat gitu, barulah kita pun cerita. Perempuan tu begian, lelaki tu begian. Kita wajib cerita. Jangan bukan kata tu dusta, sembunyi pun jangan. Ada ni. Sambahan pula kalau kita bohong. Bohong tu lagi berat. Budak perempuan tu baik, kalau kita tahu dah dia tak baik. Budak lelaki tu baik, kita tahu dah dia ada rekod tak baik. Kita tak cerita tu berdosa, sesaki bohong pula. Tu lagi berat. Ada ni. Tu lagi berat. Kali bohong tu, wajib kita cerita sebenar. Dah cerita sebenar kan, mengumpat, wajib kita mengumpat. Sebab apa? Untuk menakutkan, untuk memelihara orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Kalau kena perempuan tu tak baik, kesian lelaki tu. Kalau lelaki tu tak baik, kesian perempuan tu. Jadi tujuan kita nak menakuti, nak memelihara akan orang Islam ada kejahatan, hak ni di antara mengumpat yang terkadang wajib kita mengumpat. Pada hak ni hak sebagaimana Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha dicerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ni cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Abal Jahmi wa Muawiyata khatabani. Kata ni Fatimah binti Qais, Abul Jahmi Muawiyah khatabani, meminang oleh keduanya akan daku. Fatimah ni tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abul Jahmi dengan Muawiyah ni khatabani, meminang akan daku. Yang mana Fatimah binti Qaisin ni di antara sahabiah yang hijrah, yang peringkat permulaan, yang cerdik. Yang cerdik Fatimah binti Qaisin ni. Bila dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak ni Nabi pula cerita. Hak ni Nabi cerita. Hak tadi pertanyaan Hindung cerita Abu Sufyan, lelaki yang kedeku. Hak ni Fatimah hanya cerita Abul Jahmi Muawiyah, anak Abu Sufyan ni meminang akan daku. Nabi pula jawab, amma Muawiyatu fasu'lukun la malalahu. Adapun Abu Sufyan lelaki yang miskin, tak ada harta. Miskin yang tak sebut. Mana kita kata orang miskin? Sebut miskin tak sedar, marah dia orang lah walaupun kita miskin. Jangan duk sebut miskin. Kita pergi Minang pula sebut miskin, tak gelak tak ada harapan kitanya. Dah sebut miskin. Sebut miskin. Wa amma Abul Jahmi fala yad'ul asa ala atiki. Adapun Abul Jahmi maka tidak meletak ia akan tungkat atas tengkoknya. Kinayah daripada dia ni banyak musafir. Padahal letak tungkat atas tengkok mana apa? Tungkat duk bawah sama, banyak musafir. Kata setengah kinayah, kata Abu Sufyan ni Abul Jahmi ni lelaki yang pukul bini, sebagaimana hadis Muslim, wa amma Abul Jahmi fadarrabun linnisa. Tu atau hadis Muslim. Adapun Abul Jahmi Nabi kata dia memukul akan perempuan. Tu Nabi pula kata. Ini hadis-hadis yang sahih, dalil yang terang ni harus mengumpat dalam keadaan-keadaan tertentu. Kata Muawiyah miskin, tak ada harta. Cerita betul-betul lah dia miskin. Kalau nak ambil ya. Abul Jahmi ni ni mungkinlah Abul Jahmi ni mungkin orang ada harta, tapi Nabi dah sebut lah harta. Nabi sebut Abul Jahmi ni orang yang pukul isteri. Kalau kita kata kok dia tu baik orangnya, tapi tak ada harta. Tu kalau mu nak harta banyak, tu lah harta banyak, tapi dia baik katak bini.
Kalau kita kata tak apalah, katuk bini pun katuk binilah, janji harta banyak, ambil lah. Hak ni taknya katuk bini baik, harta tak ada tambah. Tambah. Ada kalau kita nak hak baik lah, biar tak ada harta pun ada. Nabi pun cerita, hak ni miskin, hak ni pukul bini. Ni dalil atas mengumpat terkadang dibenarkan pada syarak. Ni hak contohnya hak risik merisi. Ini risik merisi hanya antara dua orang yang nak mendirikan rumah tangga. Sama telah pula kita risik merisi untuk melantik orang yang mentadbir urusan orang Islam secara umum. Faham tak risik merisi? Ada ketika kan, ketika risik merisi, camping mengemping tu. Tu nak lantik orang yang menguruskan ummah. Ni hanya nak berumah tangga antara dua orang sahaja. Dibenarkan kita cerita sebenar-benarnya siapa dia. Adapun ketika merisik-risik untuk melantik sebagai pemimpin, hak tu lagilah kena cerita, bukan bagi orang yang mengetahui wajib dia cerita, jangan dia berdiam diri. Orang ni memang dia tak baik, kalau beri kepimpinan kepada dia kok punah ummah, wajib kena cerita. Sebab apa? Ni lagi besar kepentingan ummah. Hak suami isteri hanya antara seorang dengan seorang pun syarat membenarkan cerita. Orang ni begini, orang ni begini. Apa yang kita cerita tu benda sebenar, tapi benda tu benda yang dibenci oleh orang yang kita cerita, maka namanya mengumpat, tapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Kemudian yang keempat ni insya-Allah minggu depan saya sambung lagi lah, di antara contoh-contoh hak termasuk di dalam menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain, yang mana agak panjang bicaranya dalam kitab Syairus Salikin. Yang kelima, bahawa ada seseorang yang masyhur ia dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti Al-A'raj, artinya yang capek. Capek ni mana apa? Capek ni ada kata letih tak, kata apa? Letih tak? Capek Indonesia letih. Ni capek ni kecoh. Tempang. Capek ni bukan capek. Betul tak? Indonesia kan capek tu penat kan? Ada bukan penat ni. Ni capek ni apa dia? Kecoh lah, kecoh, tempang. Mana ni? Al-Arash ni apa panggil apa? Kecah. Ya dah. Pomak mana? Pomak kecah tu nah. Pomak mana? Pomak neting tu nah, neting sebelah tu. Ada ni. Tak kenal dia melainkan dengan gelaran kekurangan diri dia. Itu di antara yang dibenarkan pada syarak, tetapi ada syarat-syarat dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi dah tepoh dah. Ni tahu orang